A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusyirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bihadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu walakash syukr. Syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya sekali lagi kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu di pagi ini. Kita ada dua majlis, majlis pengajian bahasa Arab Nahwu dan Shoraf sehingga jam lebih kurang 10 pagi. Kemudian disambung dengan majlis ilmu pengajian bahasa Arab Al-Quran. Dua-dua ini sangat-sangat mustahab. Dua-dua ini sangat-sangat mustahab, ya. Kita mulakan dengan menjemputlah Ustaz Agong untuk membaca doa. Silakan. Buku Wanus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Agong. Baik tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pengajian pertama kita memakai buku ini, Tabel Nahwu Al-Fatih bagi Nahwu. Yang keduanya kita pakai Tasrif Al-Ilal. Tasrif ini Tasrif Al-Ilal. Yang ketiganya kita pakai buku Lantera Santri. Minta maaf, Lantera Santri. Kita mulakan kelas pengajian kita. Sedikit kita ambil percakapan bahasa Arab. Ini sangat-sangat mustahak. Tolong ulang sekali lagi. Pasal apabila kita nak bercakap ni, kita kena tahu perkara yang mustahak, kita kena tahu nak tanya. Kita kena tahu nak tanya. Jadi kita nak buat ayat, mesti daripada soalan-soalan tu baru kita boleh buat ayat. Cuba bacakan lagi sekali. Laju-laju. Bismillahirrahmanirrahim. Adatul istifham ataupun huruf-huruf pertanyaan. Yang pertama, ma ataupun maza bermakna apa. Kalau kita nak jadikan dia jumlah, kita buatlah satu jumlah, ma ismuka. Apa, what is your name? Apa nama kamu? Dan yang kedua, kaifa. Makna dia bagaimana. Kalau kita nak buat dalam jumlah, kaifa haluka. Kamu apa kabar? Bagaimana kabar kamu? Dan yang ketiga, aina. Makna dia di mana. Kalau kita nak buat ayat, salah satunya adalah aina qaryatuka. Di manakah kampung kamu? Dan yang keempat sekali adalah man. Bermakna siapa. Dalam ayat dia, man fil fasli. Siapa yang ada di dalam kelas. Yang kelima, mata. Mata ni makna dia bila. Mata tusalli salat al-asri. Bila kamu salat asar. Dan limadha. Limadha makna dia kenapa. Kalau dalam bahasa Arab dia, limadha tata'allamu al-lughat al-arabiyyata. Kenapa kamu belajar bahasa Arab. Dan min aina. Min aina ni makna dia dari mana. Dalam ayat dia, min aina anta. Kamu daripada mana. Dan ila aina. Ila aina, nak ke mana. Ataupun kita dalam bentuk ayat dia, ila aina anta. Kamu, makna kamu, ke mana kamu ingin pergi.
Lepas tu kam, makna dia berapa. Kam umuruka, berapa umur kamu. Dan liman, makna dia milik siapa. Dalam bentuk ayat, liman hazal kitab, milik siapa kitab ini. Baik, terima kasih adik Syahir. Kita dah masuk ke muka surat 24 ya. Kita dah masuk ke muka surat 24. Boleh tengok lanteramnya apa, boleh ada boleh ulang apa? Kita boleh ulang balik yang semalamnya ada. Cuba tengok now. Apa perkara yang boleh diulangkan? Hari ini kita akan belajar isim marfu. Isim marfu ni sangat menarik semuanya menarik. Ada apa yang boleh diulangkan yang semalam? Boleh? Cuba baca. Sambungan atau ulangan ulangan pelajaran semalam muka surat 47. Muka surat 47 buku Lentera Santri nombor yang ke-17. Tanda i'rab jazam ada 3 iaitu sukun, membuang ilat dan membuang nun. Contoh untuk sukun lam yajlis. Contoh untuk membuang ilat lam yajri. Contoh untuk membuang nun lam yajlisu. Sebab apa sukun? Sebab fi'il mudhari' sahih akhir. Huruf akhir dia selain huruf ilat. Membuang huruf ilat, contoh lam yajri. Yajri kalau kita padamkan lam tu sepatutnya ada ya. Yajri, tapi disebabkan ada dimasuki lam tu, jadi kita buang huruf ya tu. Sebab apa? Ya tu huruf ilat. Yang ketiga membuang nun. Membuang nun sebab dia af'alul khamsah. Kalau tak ada lam tu sepatutnya yajlisuna. Disebabkan dimasuki lam tu, jadi nun tu buang, lepas tu kita tambah alif untuk apa, menandakan makna jamak. Yang ke-18 isim mufrad, isim yang menunjukkan makna tunggal, yakni satu. Contoh ustazun. Yang ke-19 isim tasniah adalah isim yang menunjukkan makna dua dan berakhiran alif nun atau ya nun. Contoh rajulani untuk berakhiran alif nun dan rajulaini contoh untuk berakhiran ya nun. Yang ke-20 isim jamak muzakkar salim adalah isim yang menunjukkan lelaki banyak yang akhirnya berakhiran waw nun dan ya nun. Contoh muslimuna atau muslimina. Isim jamak muannas salim adalah contoh isim yang menunjukkan makna perempuan banyak yang berakhiran alif ta. Contoh muslimatun. Yang ke-22 isim jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Contoh rajulun. Contoh rijalun dari lafaz rajulun. Yang ke-23 isim maksur adalah isim yang berakhiran alif yang sebelumnya berharakat fathah. Contoh al-fata al-asa. Yang ke-24 isim mankus adalah isim yang berakhiran ya dan sebelumnya berharakat kasrah. Contoh al-qadi dan al-jari. Yang ke-25 isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Contoh faridatu masajidu. 26 asmaul khamsah adalah 5 isim iaitu abun, akhun, hamun, fuzu, yang rafa'nya menggunakan waw, nasabnya alif dan jarnya ya. Apa tanda rafa', nasab dan jar isim mufrad. Okey, tanda rafa', nasab, jar untuk isim mufrad adalah kalau dia rafa' dia kena dhammah, kalau dia nasab dia kena fathah, dan kalau dimasuki huruf ja atau ja kena baca kasrah. Tanda rafa' bagi isim tasniah, tanda rafa', nasab, jar bagi isim tasniah. Tasniah kan ada dua tanda iaitu alif nun dan ya nun. Kalau dia rafa' dia kena alif nun. Kalau nasab dan jar dia kena ya nun. 29 tanda rafa' nasab jar bagi jamak muzakkar salim. Okey, jamak muzakkar salim pun ada dua tanda, waw nun dan ya nun. Lepas tu kalau tanda rafa' kalau tanda rafa' bagi jamak muzakkar salim ni dia kena huruf waw. Nasab dan jar dia kena ya. Cuma perbezaan isim tasniah dengan jamak muzakkar salim ni, sebelum bagi isim tasniah sebelum ya tu dia kena baris atas. Contoh talibaini. Kalau jamak muzakkar salim ya sebelum ya tu kena baris kasrah. Contoh talibina. Yang ke-30 tanda rafa', nasab dan jar bagi jamak muannas salim, tanda berakhiran jamak muannas salim berakhiran dengan alif ta.
tanda rafa' dia dengan dhammah, nasab dengan kasrah, jar pun dengan kasrah. Tanda rafa' nasab jar dan tanda rafa' nasab dan jar bagi jamak taksir, rafa' dia dengan dhammah, nasab dia dengan fathah, jar dia pun dengan kasrah. Tanda rafa' nasab dan jar asmaul khamsah yang abun, akhun, hamun, fuzu, tanda rafa' dia dengan waw, kalau nasab dia dengan alif, tanda jar dia dengan ya. Tanda rafa', nasab dan jar isim maksur. Okey, bagi isim maksur yang berakhiran alif. Berakhiran alif isim maksur. Berakhiran alif dan sebelumnya bari fathah. Contohnya rafa' dengan dhammah muqaddarah. Nasab fathah, nasab pun fathah muqaddarah, jar pun kasrah muqaddarah. Maksud muqaddarah ni maksud dia tak nampak. Tanda rafa', tanda dhammah, fathah, kasrah tu dia tak nampak. Lepas tu tanda rafa', nasab dan jar bagi isim mangkus. Isim mangkus ni yang berakhiran ya dan sebelum dia berbaris kasrah. Bagi rafa'nya dhammah muqaddarah, nasab, fathah zahirah. Fathah zahirah ni maksudnya baris atas yang nampak lah. Jar, kasrah muqaddarah. Dan tanda rafa', nasab, jar isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin, rafa' dia dengan dhammah, nasab dia dengan fathah, jarnya dengan fathah juga. InsyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, kalau belajar di tempat kita ini, belajar di tempat kami ini, sebenarnya untuk lantera santri ini adalah ulangan. Kita biasanya pelajar-pelajar kita ni kita bagi 1 jam sehari sebelah petang untuk mereka hadam benda ni. Mereka hadam kan. Untuk mereka hadam memang 1 jam setiap hari. Jadi puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan semua mula latihlah. Boleh baca, faham, kemudian cuba hafalkan. Tapi kita macam mana pun kita akan buat, kita akan pasti usahakan membantu tuan-tuan, puan-puan mengikuti program kita ini. Kerana matlamat kita, kebanyakan ini kita nak faham bahasa Arab, nahwu dan sorof agar kita boleh belajar kitab-kitab. Ada setengah tu dia boleh sambung jadi belajar alim. Kita nak baca kitab-kitab dalam bahasa Arab, kita mesti ada pengajian nahwu sorof yang peringkat ini dulu. Jadi pelajar-pelajar kita ni 3 bulan mereka duduk di sini sehingga mereka boleh penghujungnya level 5, level 6 tu mereka belajar untuk membaca faham kitab-kitab tanpa baris. Kemudian mereka boleh bersambung untuk belajar alim. Ada setengah tu dia akan pergi belajar balaghah. Dia sambung 1 bulan pergi balaghah untuk memantapkan lagi bahasa Arab dia. Baik. Itu tak payahlah, yang tadi tak payah nak ulang lagi lah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang teruk sangat lah, yang kita perlu pertolongan, boleh berhubung dengan Ustaz Agong, boleh masuk dia punya grup dia, iaitu grup belajar melalui Zoom. Kita ada 2 orang orang kanan, pelajar-pelajar kanan kita ni, mereka ni adalah pioneer yang mula-mula belajar. Kita akan cuba supaya dapat membantu tuan-tuan, puan-puan semua sekali dengan ada hujung minggu 1 jam ke tuition dia ulang kaji balik. Dan juga segala soalan-soalan yang ada dalam buku nahwu dan sorof, soalan-soalan itu yang ada tuan-tuan, puan-puan cuba buat. Nanti pelajar-pelajar kita ini mereka akan menjawab semua soalan-soalan. Kita sekarang ni kita nak rush sikit kerana kita ada lagi berapa muka surat nak habiskan level 1. Lagi ada lagi lebih kurang 3-4 muka surat. Harap-harap esok kita boleh habis. Kemudian kita akan pergi ke soalan-soalan juga. Baik, kita mulakan hari ini dengan isim marfu. Isim marfu cuba baca dan huraikan bagi kamu jelaskan setakat yang kamu faham. Kemudian kalau Ustaz Agong perlu menambah, Ustaz Agong akan tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada bab hari ini kita buka buku tabel nahwu Al-Fatih. Kita buka tabel nahwu Al-Fatih muka surat 24.
Dan tajuk pada hari ini adalah tajuk bab isim marfu', yang mana Kamu ngajar dekat buku depan tu, buku yang kamera. Okay. yang mana pada tajuk hari ini kita akan belajar tajuk isim marfu', yang mana isim ni i'rab dia akan jadi rafa' pada keadaan macam mana je. Okey, isim marfu' dikatakan kat situ ada 7, iaitu fa'il, naib fa'il, mubtada', khabar, isimnya kana, khabarnya inna, dan tabi', yakni kata yang mengikuti pada isim marfu'. Okey. Jadi inilah semua keadaan-keadaan isim yang boleh keadaan-keadaan isim marfu' dia lah. Maknanya isim i'rab dia akan jadi rafa' bila dah masuk keadaan-keadaan ni lah. Pada muka surat 24. Dan yang pertama sekali kita akan belajar bab fa'il. Okey, kita tengok dia punya keterangan kat situ. Fa'il adalah isim marfu' yang jatuh setelah fi'il mabni maklum atau yang menyerupainya dan sebagai pelaku. Contoh, qara'a Hamidun al-Qur'ana, Hasanun alimun abuhu. Okey. Kalau kita tengok dia apa fi'il mabni maklum ni, kita tengok kat nota kaki dia. Nota kaki dia bawah sekali buku ni Dia kata fi'il mabni maklum, fi'il yang pelakunya disebutkan ataupun diketahui. Lawan katanya fi'il mabni majhul. Maknanya dia kata kat sini fi'il mabni maklum ni kita tahu siapa yang buat benda tu. Dan lawan fi'il mabni maklum ni fi'il mabni majhul, yang mana kita tak tahu pelaku dia siapa. Okey, lepas tu dia ada kata fa'il ada 2, isim zahir dan isim dhamir, yakni kata ganti. Fa'il isim dhamir ada yang baris ataupun nampak, dan ada yang mustatir, yang tersembunyi. Jadi fa'il ni dia ada 2 jenis. Isim zahir ni dia macam nak bagi tahu fa'il tu dia dalam bentuk kalimat. Macam contoh al-kitabu, as-sayyaratu, al-muta'allimu. Jadi itu kalau isim zahir. Dan kalau isim dhamir pula, yang macam pernah kita sebelum ni bagi tahu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana dan nahnu. Jadi itu semua adalah isim dhamir lah, kata ganti nama. Fa'il ada 2, dalam bentuk isim zahir ataupun bentuk isim dhamir. Ni dia bagi tahu. Huwa dia lelaki, huma mereka berdua lelaki, hum mereka lelaki, hiya dia perempuan, huma mereka berdua perempuan, hunna mereka semua perempuan, ramai. Ana saya, nahnu kami ataupun kita, anta kamu laki-laki, antuma kamu berdua lelaki, antum kalian, yakni kamu semua lelaki, anti kamu perempuan, antuma kamu berdua perempuan, antunna kamu semua perempuan. Jadi dekat huma ni dia boleh ada 2. Sama ada mereka berdua lelaki ataupun mereka berdua perempuan. Samalah juga dengan antuma, kamu berdua lelaki ataupun kamu berdua perempuan. Jadi cara kita nak bezakan, kita tengok pada jumlah ayat dia lah. Kalau jumlah ayat tu jumlah ayat dia tu macam nak cakap pasal perempuan, kita masukkan dalam makna perempuan. Kalau nak cakap pasal lelaki, kita masukkan benda tu dengan lelaki. Okey. Kita tengok pada muka surat yang ke-25. Okey. Dia kata, pertama sekali dekat sini dia ada kata muzakkar, muannas. Okey. Yang mana muzakkar ni dia nak bagi tahu apabila fa'il dia muzakkar. Pelaku dia tu muzakkar, lelaki. Kalau muannas ni dia nak bagi tahu bila fa'il dia tu perempuan. Okey. Jadi kalau kita perasan dekat sini, first kalau kita tengok fi'il madi lah, fi'il madi kan. Qama talibun. Okey. Talibun ni seorang pelajar lelaki. Kalau nak jadikan dia perempuan, jadilah talibatun. Jadi dia qama talibun. Jadi kalau pelaku dia lelaki, dia qama macam biasa. Qama kalau fi'il mudhari' pakai yaqumu. Dia ada beza nanti dengan fi'il mudhari'. Ataupun jalasa Abu Hamzah. Telah duduk ayah Hamzah.
Jalasa at-tullabu, telah duduk pelajar-pelajar. Lepas tu yajlisu Salmanu, sedang duduk Salman. Dan muannas pula, kita tengok muannas. Okey, beza fi'il madi kalau untuk fa'il muannas dengan muzakkar ni apa? Kalau fi'il untuk muzakkar, fa'il muzakkar, kalau kita tengok tak ada apa-apa penambahan. Tapi kalau muannas, tak kisahlah muannas tu jamak ke, ramai ke, dua orang perempuan ke ataupun seorang perempuan, kita kena letak tambah dekat fi'il tu adalah ta ta'anis orang panggil. Ni ta ta'anis ni maknanya ta yang nak bermaknakan perempuan lah. So bila dia letak qamats tu, kita tahu yang pelaku dia perempuan. Cuma kita nak tahu bilangan dia ataupun siapa. Samalah macam ni. Lepas tu macam fi'il mudhari' pula. Tadi kalau fi'il mudhari' untuk lelaki yaqumu pakai ya. Tapi kalau yang muannas pula taqumu. Dia mudhara'ah dia lain. Jadi huruf mudhara'ah ni hamzah nun yata ni bukan empat-empat tu makna sama, empat-empat makna lain. Okey, lepas tu kita tengok dekat fi'il madi. Contoh fi'il madi. Kan tadi dia kata domir, fa'il isim domir ada yang baris ataupun nampak dan ada yang mustatir tak nampak. Okey, kita tengok. Okey, pertama kita tengok fi'il madi yang baris. Kenapa kita nampak? Sebab apa? Dekat hujung fi'il madi tu dia ada tambah huruf-huruf. Jalastu, jalasna, jalasta, jalastuma. Jadi dia dah zahir lah kat situ. Dah ternampak. Dia punya fa'il kat situ. Ana jalastu, saya telah duduk. Nahnu jalasna, kami telah duduk. Jalasta, kamu telah duduk. Jalastuma, kamu berdua telah duduk. Jadi kita dah nampak. Kalau mustatir, macam ni. Mustatir huwa jalasa. Jalasa ni tak ada penambahan apa-apa. Dan jalasat ni pun, ta ni sebenarnya dia penambahan untuk bagi tahu yang pelaku tu muannas. Macam saya cakap tadilah dekat contoh qamat talibun tu, qamat talibatun tu. Jadi kita tengok pada mudhari' pula. Mudhari' pun ada baris dan mustatir dia juga. Sebab dia dah masuk dhamir dalam fi'il tersebut. Contohnya anti tajlisina, antuma tajlisani. Tengok yang dia merah-merahkan tu semua itu adalah tanda-tanda baris nak kata yang fa'il dia tu jelas, nampak. Huma yajlisani, hum yajlisuna, ada waw, hunna yajlisna. Dia ada dah terzahir. Jadi kita dapat tahu dah pelaku dia siapa, dhamir apa, huwa ke, dhamir antuma ke, dhamir hunna ke. Kalau mudhari' ana ajlisu, akhir dia tak ada apa-apa. Akhir dia tak ada apa-apa, cuma awal dia je. Tapi ini digelarkan sebagai mustatir sebab hujung dia tak terzahir dia punya tanda tu. Dan kalau untuk fi'il amar ni kan makna dia pelaku. Jadi kalau mustatir dia ada satu, ijlis. Ijlis ni kita tak nampak apa-apa, tapi sebenarnya dalam fi'il ni ada fa'il dia, dhamir apa? Dhamir anta. Kalau baris pula, kalau kita tengok ada penambahan alif. Boleh, makna dia dalam dia tu ada dhamir antuma, kita boleh tahu. Ni antum, ijlisu, ada waw. Ni ijlisi, anti. Lepas tu ijlisna, antunna. Jadi kalau kita tengok salah satu, macam mana kita cara nak huraikan dia? Kita macam nak terangkan pasal fa'il ni. Okey, kita tengok salah satu je lah. Kita ambil salah satu contoh dia. Sebab ini semua sama je. Yang membezakan macam-macam isim je lah. Jadi kita ambil dekat isim mufrad je. Yang lain kita boleh kias-kiaskan lah. Contoh, qama talibun. Talibun fa'il. Sebab apa dia fa'il? Kerana jatuh setelah fi'il. Dia jatuh setelah fi'il, dia ada setelah fi'il dan menjadi pelaku. Dan kalimat ni dia fa'il, dia jadi pelaku. Ikut makna dia jadi pelaku. Dibaca rafa'. Okey, dia rafa' sebab fa'il lah. Sebab isim marfu' salah satunya adalah fa'il. Jadi dibaca rafa'. Tanda rafa'nya dhammah. Kenapa tanda rafa' dia dhammah? Sebab isim mufrad. Sama macam lain. Ni tanda rafa' dia dhammah sebab tanda rafa' dia alif sebab isim tasniah. Kalau yang ni tanda rafa' dia waw sebab jamak muzakkar salim. Dia sama je. Jadi pelajaran kita yang sebelum ni, macam-macam isim tu sangat penting. Sebab apa? Macam-macam isim tu akan sentiasa ulang-ulang lah dekat level 1 ni. Sebab itu adalah antara benda yang basic lah dekat dalam Nahwu ni. Jadi itu saja keterangan daripada saya. Mungkin kalau ada ustaz nak tambah, boleh, insya-Allah. Terima kasih. Apa nama? Terima kasih Syahir. Terima kasih banyak-banyak.
Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita faham. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat mustahak kita nak belajar ni kena ada buku. Korban sikit belilah buku ni. Dan bila kita nak belajar ni mesti ada ada 2-3 orang barulah lebih. Kalau sangat-sangat baik kita belajar dalam grup. Nak belajar bahasa ni akan lebih menarik bila kita belajar dalam grup. Kerana kita kena praktik. Kita kena praktik. Dan juga kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, metod yang kita belajar ini adalah metod Ustaz Syamsul Ma'arif. Metod Ustaz Syamsul Ma'arif. Banyak sistem. Tadi ada Ustaz Agong ada tunjuk buku tadi. Mana Ustaz punya tadi buku? Ambil balik. Ini pun ada juga ni 30 jam. Belajar cepat tata bahasa Arab 30 jam. Tapi Ustaz Syamsul jadi ini pun ada juga tapi tak selengkap macam Ustaz Syamsul Ma'arif kan. Ada lagi kan, tapi ada benda yang ada dalam ni mudah kita boleh faham. Dan kitab Ustaz Syamsul Ma'arif pun ada perkara yang mudah dan ada perkara yang boleh memeningkan kita. Tapi insya-Allah Allah yang akan bagi faham. Baik, syukur kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat Ustaz Agong ni duduk dengan kita pun bagi pandangan kat dia, kerana kita banyak membaca sistem kaedah mempelajari bahasa Inggeris. Bila kita duk cakap selalu dengan Ustaz Agong, akhirnya dia telah menghasilkan buku bahasa Arab. Dia pun tulis semua dalam buku ni. Di depannya semuanya ditulis Arabic grammar for everyone. Tapi dalamnya semuanya Melayu. Tapi di luar tu adalah sikit-sikit di dalamnya. Yang tu yang saya baca semalam tu. Dia baca soalan-soalan dia, what, how, where. Ini semua buku Ustaz Agong. Dia ada jarah, boleh tengok sini dia ada ini cata-cata yang dia buat dia sendiri. Ciri-ciri izim, bahagian izim, kata benda. Nah, tu boleh tengok tak depan. Tak, just kejap tak depan je. Close. Jadi kamu buka muka surat lain, tunjukkan. Tunjukkan muka. Page lain. Tengok, tunjukkan lagi muka surat lain. Tunjukkan tajuk bagi nampak. Inilah buku hasil karangan Ustaz Agong. Jadi buku ni pun berapa duit Ustaz? Kita tak mau membeban tuan-tuan perempuan semua. Tapi banyak dia punya ini. Belakang hari pun boleh. Tapi kita akan baca sikit-sikit. Setiap hari 5 minit kita akan baca. Sesiapa saja yang berapa Ustaz nak jual dulu? RM7. Ustaz jual RM7. Jadi kertas ini dia buat simple sebab tu murah, dia jual RM7. Kalau sesiapa yang dekat boleh datang mari beli sendiri dan beli banyak, beli tolong agih-agih kan, kita sedekah kepada orang-orang lain. Karena dalam ini banyak kemudahan dia, banyak mudah untuk kita belajar bahasa Arab. Basic lah, Arabic grammar. Dia ada semua. Boleh tunjuk lagi. Tunjuk lagi. Ini adalah buku karangan Ustaz Agong sendiri dia buat. Ya, sangat baik surah. Jadi dalam ini kita akan baca ni. Boleh. Insya-Allah Ya, kalau ikut Zoom dibagi ni. Saya bagi. Siapa yang ikut Zoom kepada Ustaz Ustaz Agong, dia akan bagi percuma. Ada PDF dia. Ada PDF. Jadi Ustaz tolong huraikan sikit buku ni Ustaz. Jadi kitab ni sebenarnya lebih fokus kepada bercakap pada basic bahasa Arab. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar yang kitab Nahwu Sharaf Ustaz Syamsul Ma'arif, itu lebih pada grammar dan itu untuk membaca kitab. Jadi macam yang Syahir tadi ajarkan tentang fa'il, macam mana cara membaca dia. Fa'il tu mesti berakhiran dhammah atau dia marfu'. Tapi kalau kitab ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan membina ayat. Membina ayat dalam bertanya, macam mana membina ayat yang betul, macam mana membina ayat yang simple tapi orang faham. Jadi ini kitab ni lebih kepada membina ayat. Jadi kalau nak membina ayat tu kan kena tahu ismun, fi'lun dan harfun saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan faham yang 3 tu, senang nak buat ayat. Kaedah lain ada juga. Cuma kaedah tak semua kaedah yang kita gunakan.
Cuma kaedah yang diperlukan saja dalam kaedah yang diperlukan dalam bina ayat saja yang kita sampaikan di sini. Jadi itu saja. Sebab tu dia tak begitu banyak, hanya membahas ismun, fi'lun dan harfun dan kaedah pembinaan ayat yang betul. Saja. Dia muka surat. Muka surat 26. Jadi tuan-tuan puan-puan, ingatlah kita nak mendapat ilmu ni ada banyak rahsia-rahsia. Nak berjaya dalam penghidupan ini, salah satu yang sangat mustahak sedekah. Sedekah. Jadi bila kita nak menuntut ilmu pun mestilah kalau kata kita ada berlebihan, kita buat sedekah ilmu. Sedekah ilmu itu kita beli buku lebih, kita hadiah. Dengan niat bila kita bagi dia itu yang dapat buku itu pun dia niat supaya dia berdoa, kita dapat senang faham buku itu. Jadi kalau kita tidak ada wang untuk nak sedekah ni, kita cuba dapatkan saudara mara kita yang mana ni, galakkan mereka sedekah. Nak belajar bahasa Arab, nahwu sorof, untuk kita menaik tangga belajar kitab-kitab alim, kitab-kitabnya yang banyak di luar ni, kitab-kitab bahasa Arab. InsyaAllah kalau tuan-tuan puan-puan semua belajar yang 3 bulan ini, belajar betul-betul, Allah tolong kita insyaAllah boleh belajar kitab-kitab yang lain. Ya. Banyak budak-budak kita dah boleh baca saya. InsyaAllah. Jadi baik, kita teruskan lagi pengajaran kita. Nanti kita selit-selit lah. Minta maaf lah ya. Kalau rasa ada terganggu apa, ini sebagai ingatan, banyaklah kita kena korban nak belajar. Saya tahu tuan-tuan perempuan banyak dah beli dah kitab-kitab semua. Yang Ustaz Agung punya ini sebagai tambahan. Dia jual RM7 je. Kerana dia pun tak ni sangat, dia tak print proper betul-betul. Ini kita hanya nak mentelaah supaya kita boleh mudah lagi. Kalau siap nak beli kemudian pun boleh, tak ada masalah. Baik, muka surat 26. Boleh sambung? Boleh sambung? Ustaz Agung ada tambah? Tadi Ustaz Agung nak tambah je. Tadi Ustaz kata nak buat aja. Minta maaf yang tadinya. Minta maaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dijelaskan dengan Ustaz Syahir tadi itu dah betul lah. Dengan oleh Ustaz Syahir tadi dah betul, dah lengkap juga. Cuma saya nak bagikan apa dia, macam mana pola fikir dia, apa yang design pembelajaran dia. Jadi kalau dalam belajar tu kan ada design dia. Macam mana design kitab ni dari awal yang diajarkan dari semalam juga. Jadi kan jadi yang semalam ni kita belajar ismun majrur. Ismun majrur. Ismun majrur ni setiap ismun yang punya i'rab jar. Apa saja, bila mana saja ismun boleh menjadi majrur apabila dia sebelum dia ada huruf jar. Contoh dia fi ada huruf jar. Ini ismun ni mesti majrur. Yang kedua, apabila dia sebagai mudhafun ilaih. Ini ismun dia mesti majrur. Yang ketiga, apabila dia ikut yang sebelum dia atau dia dinamai tabi', dia ikut yang sebelum dia. 3 ni ismun majrur, ismun yang mempunyai i'rab jar. Ya, okey. Yang sekarang ni yang dijelaskan sama Syahir tadi itu adalah ismun marfu'. Apa tu ismun marfu'? Ismun yang mempunyai i'rab rafa'. Ismun yang mempunyai i'rab rafa'. Bila mana saja ismun dikategorikan mempunyai i'rab rafa', mesti mempunyai i'rab rafa', ada 7 kategori dia. Apa saja tadi? Apa tadi? Ismun marfu'. Isim yang boleh jadi rafa' apa saja? 7 dah. Apa? Fa'il. Terus? Apa lagi? Naib fa'il. Apa lagi? Mubtada. Terus? Khabar. Terus apa lagi? Isim kana. Terus? Khabar ina. Terus? Tabi'. Tabi' tu ada 4 jadi semua 7. Jadi 7. Jadi semua apabila ismun tu dia mempunyai kedudukan sebagai fa'il atau pelaku, maka dia mesti marfu'. Jadi kalau dia sebagai pelaku atau fa'il, yang macam jelaskan Syahir tadi tu mesti dia marfu'. Jadi fa'il ni mesti marfu'. Cuma tadi jelaskan sama Syahir, fa'il tu ada 3 pula. Atau pelaku tu ada 3. Pertama, pelaku tu dalam bentuk contoh dia ja'a
talibun. Telah datang seorang pelajar. Ni pelaku je, rofa' dia kan. Tapi dia juga fa'il tu dengan kata ganti nama. Jadi tak nampak rofa' dia. Contoh dia at-talibuna atau contoh at-talibuna ta'allamu. Kita buat belajar saja, ta'allamu. Sini ni fa'il dia yang waw ni. Kalau sini fa'il dia domir yang nampak. Yang ini fa'il dia bukan yang at-talibuna. Sebabkan fa'il tu selepas fi'il. Ni fi'il dia baru lepas tu ada fa'il. Jadi fa'il tu yang ini, bukan yang talibuna. Ada juga fa'il tu dalam mustatir. Contoh dia at-talibu yata'allamu. Ini yang di awal, ini fi'il dia. Fa'il selepas fa'il di sini letak dia. Tapi di sini tak nampak apa-apa fa'il. Tak ada mana-mana fa'il. Maka fa'il dia mustatir. Kalau dalam kitab dia dah tulis warna merah fa'il dia. Jadi kalau tak jumpa yang warna merah, maknanya fa'il dia mustatir. Sila baca yang tebal. Macam dalam syahid tadi tu dah rasa saya dah cukup jelas bagi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau ada tuan-tuan dan puan-puan tak faham, boleh tanyakan kembali. Cuma darjah dia macam ni. Jadi ismu majrur, ismu marfu'. Kita kan ada 4 i'rab. Apa lagi satu lagi? Apa yang 2 lagi? Jazam lagi. Majrur, marfu', mansub. Lepas tu yang majzum. Selepas kita belajar marfu', selepas tu yang mansub. Level 3 nanti. Lepas tu kita belajar majzum. Majzum ni level 3 juga sekali. Level 4 nanti kita akan belajar ismun yang tak ada marfu', tak mansub dan tak majrur dan tak majzum. Ada nanti perkataan yang tak boleh semua tu sekali. Sebab dia mabni. Nantilah. Jadi dia ada darjah design dia. Kata tuan. Nak terima kasih. Nak buat latihan. Mana latihan Baik, terima kasih Ustaz Agong. Ustaz Agong Terima kasih. Ini kanan kita ni anak-anak buah dia semua duk belajar dengan dia. Kang kita dalam sesi nak latih mereka mengajar. Baik, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat mustahak kita tekan share. Ini kebajikan kita agar kita menyuruh kawan-kawan kita, saudara kita, ahli keluarga kita untuk bersama-sama pelajari. Kita usahakan ini. Kalau jumpa kawan-kawan, sebutkan pasal pengajian kita ini. Kita nak seberapa banyak. Dan jika ada kalangan di antara tuan-tuan, puan-puan, kita tahu ada ustazah, ada ustaz. Sebenarnya dah banyak basic dah tahap dia tinggi. Hanya mungkin nak faham metod itu boleh datang dalam seminggu ke 2 minggu ke tempat kita supaya kita boleh bagi intensif, balik buka kelas. Kita tak nak sembunyi lah metod kita ni, kita tak nak sembunyi. Kita nak seberapa banyak ustaz-ustaz, tenaga pengajar, pelajar-pelajar tahfiz ke apa semua, dia belajar, dia jadi hafiz ke ataupun dia tak jadi hafiz ke, dia belajar bahasa Arab, dia boleh balik, dia buka kelas, dah ada pendapatan untuk dia. Dan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, jika nak ambil metod ini, dia sangat mudah, boleh datang 2-3 minggu ataupun sebulan ataupun 2 bulan, tidak ada masalah dan boleh terus buka di tempat masing-masing, di Terengganu ke, di Kelantan ke, Perak ke, Penang ke, di mana-mana saya, Johor ke, boleh buka, tidak ada masalah. Kerana kita nak seberapa cepat metod pengajian Nahwu Sharaf ini berkembang biak seluruh Malaysia. Baik, minta kita buat latihan sikit apa yang kita belajar tadi. Sekarang kita buat latihan. Sila saya baca isim saya baca. Baik, isim marfu ada berapa? Sebutkan. Ada 7. Fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna dan tabi'. Ya. Baik, itu tadi muka surat. Kamu cek baliklah tuan-tuan, buka balik cek tadi ya. Cek balik muka surat tadi jawapan dia. Baik, fa'il adalah apa? Muka surat tadi fa'il. Okey, kejap. Fa'il adalah isim marfu' yang jatuh setelah fi'il mabni maklum atau yang menyerupainya dan sebagai pelaku. Ya, fa'il buka surat 24. Baik. Fi'il mabni maklum adalah apa? Fi'il mabni maklum adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Baik, fa'il ada berapa? Sebutkan. Fa'il ada 2.
isim zahir dan juga isim domer. Domer baris adalah Domer baris yang apa ni? Domer kata ganti nama yang jelas, yang kita nampak fa'il dia tu. Domer baris. domer mustatir. Domer ni adalah kata ganti nama yang kita tak nampak pelaku dia tu. Baik. Ini sebenarnya tuan-tuan perempuan dulu yang kena buat soalan ni, latihan ni. Ini kita hanya tunjuk contoh lah. Perkara-perkara yang lama tu nanti bila kita ada masa, kita akan cek balik latihan. Perempuan isi semua. Nanti kita buat latihan, kita jawabkan semua latihan-latihan baik daripada muka surat 3 sampailah sekarang ni. Jadi kita akan cek balik latihan. Yang paling mustahak, tuan-tuan, puan-puan, cuba ambil usaha setiap masa ada peluang untuk kita belajar, kita ambil masa kita untuk buat. Ingatlah dalam Al-Quran dia disebut bertasbihlah kita pagi, petang, malam, siang malam kita kena ni. Kita ingatkan Allah. Salah satunya untuk kita ingatkan Allah, kita ambil lah ilmu ni. Jadi kita ada masa. Baik, seterusnya minta muka surat 27. Di sini ni latihan. Mungkin sikit-sikit bayang-bayangkan macam mana nak buat latihan ni. Cuba huraikan, ringkas-ringkas sudahlah. Mendalam kerana tuan-tuan perempuan sendiri kena buat. Cuba bagi ringkasan-ringkasan macam mana nak buat latihan ni. Habis ada. Cuba boleh bagi. Ringkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana okey, yang pertama sekali kalau kita tengok atas sekali tu dia kata cari fa'il isim zahir dalam teks berikut. Okey, jadi macam saya dah terangkan tadi, yang mana fa'il isim zahir ni adalah fa'il dia tu adalah kalimat ataupun perkataan. Jadi kalau fa'il isim domir lain. Fa'il isim domir tu macam fa'il dia dekat dalam domir. Dekat dalam fi'il tu ada domir, itulah fa'il. Tapi kalau yang isim zahir ni adalah terkeluar daripada fi'il. Dia macam satu kalimat tu, kalimat tu dia khas jadi fa'il. Kalau kita tengok contoh dia, kita tengok contoh yang pertama lah. Muka surat 27. Muka surat 27. Atas sekali, kita tengok nombor yang pertama dulu. Dia kata kat situ, qara'a hasanun qissatan. Okey. Qara'a tu fi'il. Fi'il madi kan. Jadi, hasanun tu dia marfu' sebab apa? Sebab dia jadi fa'il. Fa'il ni kan kalau kita belajar keterangan dia tu, isim marfu', isim yang i'rab dia rafa'. Dah rafa' dah kat situ hasanun, jatuh setelah fi'il mabni maklum. Ini fi'il mabni maklum lah ni. Qara'a ni adalah fi'il mabni maklum yang mana kita tahu pelaku dia tu. Dan makna dekat hasanun ni adalah dalam ikut ayat dia sesuai untuk jadi pelaku. Jadi Hasan telah membaca satu kisah. Jadi itu salah satu cara dia lah. Dia kata cari fa'il isim zahir. Yang mana fa'il dia ni kalimat lah. Hasanun ni kalimat. Bukan maknanya fa'il tu dekat dalam fi'il qara'a tu. Kalau yang fa'il isim domir tu dekat dalam qara'a, ada domir dalam fi'il tu kan. Jadi itu yang apa ni, tugas yang pertama lah. Pada perenggan yang pertama tugas dia macam tu. Dia suruh cari fa'il isim zahir. Lepas tu kita bulatkan kalimat tu. Okey. Yang perenggan yang kedua pula, cari fa'il isim domir muttasil baris dan domir mustatir dalam teks berikut. Kalau yang ni pula dia suruh cari yang mana fa'il domir baris. Domir baris yang macam saya cakap tadi, domir yang kita nampak lah, yang jelas. Ataupun domir mustatir. Dia ada dua lah dalam ni. Kira ada dua contoh, sama ada kita kena pilih yang kalimat ni domir baris ke domir mustatir. Macam istama'tu al-Quran. Kita tengok contoh pertama dia tu. Domir apa ni, baris ke mustatir. Okey, kalau domir baris kita tengok asal dia istama'a. Istama'a dan ada penambahan. Penambahan tu yang mana kita dah tahu dah makna dia apa. Tu khas untuk digunakan domir ana. Jadi dia asalnya domir ana. Jadi bila dia dah mutasil ni makna dia bersambung tau. Dia macam bersambung dengan fi'il tersebut lah. Istama'tu. Jadi istama'a fi'il madi, tu jadi fa'il dia. Tu bukan fi'il, dia fa'il. Jadi nampak jelas fa'il dia tu. Makna dia mendengarkan. Istama'tu, saya telah mendengarkan Al-Quran. Itu contoh dia. Jadi kita bulatkan lah. Ataupun kita tulis dekat atas istama'tu tu, domir baris. Domir yang jelas. Pada yang perenggan yang ketiga, itu perenggan yang kedua. Cari fa'il isim domir baris dan domir mustatir. Yang perenggan yang ketiga pula, dia kata dekat situ pilih fi'il madi yang sesuai, yang ada di dalam kurungan lah.
Jadi okey, kita tengok dulu yang pertama. Fatimatu. Fatimatu qara'a ke qara'at? Majallatan. Okey, pertama sekali kita kena tahu Fatimah ni adalah nama perempuan. Okey. Fatimah tu nama perempuan. Jadi saya pernah bagi tahu tadi yang mana kalau fa'il dia perempuan muannas, kalau fa'il madi dia kita kena tambah ta marbutah. Ta marbutah. Ta ta'nis. Kalau kita tengok page belakang dia tu, dia kata ada qamat talibatun. Jadi kalau fa'il dia perempuan, kita kena letak ta ta'nis. Jadi Fatimah tu qara'at, bukan qara'a. Kalau macam Zaidun qara'a ke boleh lah. Sebab Zaidun tu kan lelaki. Boleh letak qara'a. Tapi disebabkan Fatimah tu yang baca, dia kena letak qara'at. Fatimah telah membaca majalah. Macam tu juga yang lain. Jadi semua kerja-kerja yang tugasan-tugasan ni semua, dia sebenarnya kena rujuk dekat yang belakang. Jadi lagi mudah kalau kita ingat. Kalau kita ingat lagi mudah lah. Kita boleh tulis je terus. Tapi kalau siapa yang lemah tu, kita boleh cek belakang. Tak apa. Cek belakang, kita tengok dia antara termasuk isim dhamir mustatir ke, baris ke, fi'il apa, fi'il madi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar. Baik, terima kasih apa nama Adik Syahir. Sebelum saya lupa, saya takut saya lupa ya. Jadi semalam ni saya keluar malam Ustaz Wan Rosli ada datang jumpa saya, alhamdulillah. Saya pun mungkin bila dia ke lapangan kita akan jemput dia untuk dia bersama-sama kita bincang bincang kitab dia. Dan dia telah menyatakan kepada saya supaya kita pentingkan perkataan ini, senarai perkataan paling kerap berulang bahasa Arab. Jadi ini sangat musak supaya semua orang adalah kerana perkataan-perkataan ini sangat musak kita hafal juga. Daripada kita nak ni, yang kamu tu kalau kita ada duit banyak, belilah kamu soal sport tu. Atau kita akan tunjuk je ajar. Tapi Ustaz Ustaz Wan Rosli bagi tahu pentingkan dengan perkataan-perkataan bahasa Arab. Rojokan-rojokan pun dia suruh kita ambil Al-Quran jugalah. Pasal kita nak faham Al-Quran. Jadi kita belajar nahwu saraf ni nanti kita pentingkan irab ayat-ayat sikit-sikit, kita belajar irab ya, insya-Allah Baik, jangan lupa belikan buku ini, jual RM20, buku Ustaz Wan Rosli. Yang ini hijau dan merah, harga dia RM60. Termasuk postage RM10. Ada setengah tu postage sampai 13, 14 kita tengok kawasan jauh. Tapi kita bubuhkan RM10. Ya, kalau kawasan dekat-dekat ni mungkin RM9 ke, lebih kurang macam itu. Jadi tuan-tuan, sangat mustahak lah. Tuan-tuan kalau ada buku, bantulah kita. Kerana apa, kita masih ada buku Lantera tu sampai 800 lagi. Pasal dulu ni kita boleh jual satu-satu buku ni. Tapi bila orang beli buku nahwu yang beli. Sebab tu sekarang ni buku nahwu dah dekat nak habis. Yang ada banyak buku Lantera. Sebab jadi idea daripada Ustaz Wan Rosli, dia kata kita kena jual buku ni ikut package supaya macam tasrif. Orang bila dia tengok buku-buku tasrif ni, tengok tasrif dia apa dia tak nak beli. Dia tak nak beli. Jadi buku ni banyak dalam kita. 700, 800 tu ada. Yang kalau lah ada di antara kita pula duk pergi photostat, masya-Allah, beratlah kita. Kita nak jual. Kita tolong ni, kita dah habis banyak kita benda ni. Kita tolong, kita korbanlah. Kita ambil dia punya semua soft copy daripada Ustaz Syamsul Ma'arif, kita print di sini, kita usahakan. Jadi kita yakin tuan-tuan puan-puan akan membantu kita supaya apa yang kita usaha ini mendapat rahmat, mendapat pertolongan daripada Allah. Allah memudahkan segala urusan kita. Kerana apa yang ada ini semuanya masya-Allah, anak-anak cucu kita semuanya boleh ini. Satu hari kita berharap, kita berdoa agar semua digerakkan untuk belajar bahasa Arab, nahwu dan saraf. Tak semestinya belajar dengan kita. Ada banyak ustaz-ustaz yang lebih baik, banyak lagi. Tetapi kita nak letakkan kepentingan mempelajari bahasa Arab. Kalau kita penting, anak-anak kita, cucu kita duk cakap bahasa Inggeris, mengapa kita membelakangkan bahasa Arab? Saya beletih, bukan beletih. Saya cakap sikit. Masa saya duduk di Australia dulu,
Saya duduk kali 5 tahun duduk di sana. Ada seorang kawan saya. Jadi isterinya doktor dan dia ni seorang IT lah, dia duduk kerja dekat Perth. Jadi dia dapat anak di sana. Bila anak dia dah umur 4 tahun dah boleh hafal juz amma, umur 4 tahun. Masya-Allah, cara dia anak ni dia bangun awal. Sebelum subuh dia bangun dah. Sana kalau subuh kalau mari musim ni, musim winter kan. Musim summer dia lewat lah. Matahari naik dia lewat sikit. Tapi kalau musim winter ni, Masya-Allah, awal. Jadi bila anak bangun, subuh dia lambat lagi. Tapi dia bangun juga, dia layan, dia baca Quran. Anak dia suruh anak ikut. Umur 4 tahun dah boleh hafal juz amma. Jadi kita ada anak-anak, kita ada cucu-cucu. Masa anak-anak cucu-cucu ni kecil-kecil, kita ajak mereka main-mainkan dengan perkataan-perkataan bahasa Arab, main-mainkan dengan Al-Quran muqaddam semua tu. Inilah yang akan pasti memberi manfaat. Bila dia dah umur 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kita dedahkan dia kepada akademik. Dia sudah jadi hafiz. Dia dah faham dah hafiz dah. Karena budak-budak kecil ni 3 tahun dah boleh jadi hafiz dah. Senang sangat. Tapi jadi makna bila dia sampai umur 8 tahun, dia dedahkan dengan pelajaran akademik. Bila dia dah ada agama dalam diri dia, kalau dia terpeleot sekejap, dia keluar sekejap, dia akan patah balik kepada agama. Kerana daripada kecil, semua ayat-ayat suci sudah ada dalam dirinya. Tetapi jika anak-anak daripada awal kita dedahkan mereka dengan akademik, hanya harapkan mereka besar tua nanti baru dia nak patah balik pada agama, berat sangat. Sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Tapi dari kecil kita jinakkan mereka dengan Al-Quran, Masya Allah, pasti anak-anak ini akan ambil Al-Quran sebagai panduan penghidupan dia, insya-Allah. Baik, seterusnya muka surat berapa? 29. Ustaz boleh tadi yang tadi. Dah cukup. Baik, muka surat 29. Kita level 2 muka surat 33. Jadi muka 29 tak banyak lagi dah. Apa naik file lah? Kamu kita test kamu pula, kamu bayar tu boleh? Naik file. Boleh? Boleh? Ambil sikit. Ambil sikit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 29, naib fa'il. Naib fa'il adalah isim marfu' yang jatuh setelah fa'il mabni majhul atau isim maf'ul. Okey, mana naib fa'il ni adalah isim marfu' yang jatuh setelah fa'il mabni majhul. Kalau tuan kat situ ada nota kaki kat bawah. Fa'il mabni majhul adalah fa'il yang pelakunya tidak disebutkan. Secara membuat fa'il mabni majhul, untuk fa'il madi didomahkan semua huruf yang berharakat dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Maksudnya kat sini, okey, fa'il mabni majhul. Okey, contoh untuk naib fa'il ni, contoh untuk naib fa'il ni nusira al-muslimuna. Okey, kalau tengok kat sini nusira. Asal perkataan kat sini nasara. Kalau kat bawah ni dia ada bagi tahu cara yang mana saya bacakan tadi. Cara dia yang pertama, dhammahkan huruf pertama. Dhammahkan huruf nun ni. Bila dah dhammahkan, lepas tu sebelum akhir, maksudnya sebelum huruf ra ni kita dhammah kasrahkan dia. Jadi nusira. Ni kita panggil fa'il mabni majhul. Jadi yang selepasnya kita bukan sebut fa'il, kita sebut naibul fa'il. Sebab ni fa'il mabni majhul. Lepas tu yang ni contoh untuk fa'il mudhari'. Cara nak buat fa'il mabni majhul dia boleh ada kat bawah ni. Untuk fa'il mudhari' didomahkan awalnya. Tengok, kita domahkan huruf mudhara'ah. Domahkan huruf mudhara'ah ni dan difathahkan huruf sebelum akhir.
Lepas tu kita fathahkan huruf sebelum akhir ni. Ni kita fathahkan ni. Itulah dia. Lepas tu ni jadilah fi'il mudhari' mabni majhul. Lepas tu selepasnya kita panggil naibul fa'il. Al-muslimuna ni kita panggil naibul fa'il. Tu je Ustaz. Ustaz ada kau nak tambah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mana marker? Tu yang macam mana dibahas oleh Hafiz tadi, Ustaz Hafiz. Itu naib fa'il. Jadi berbeza antara naib fa'il dengan fa'il. Dia berbeza. Fa'il dengan naibul fa'il. Perbezaan dia, kalau fa'il ni sebelum dia tu fi'il, nama dia fi'il maklum. Nanti saya akan jelaskan. Tapi rasa saya tadi tuan-tuan dan puan-puan dah dengar dah fi'il maklum. Lepas tu baru ada fa'il. Kalau yang naib fa'il ni fi'il majhul. Lepas tu baru ada naibul fa'il. Susunan dia macam ni ya. Fi'il maklum dengan fa'il, fi'il majhul dengan naibul fa'il. Apa perbezaan antara maklum dengan majhul? Tadi kan dah habis tunjukkan tabel dia kan? Ada perbezaan dia. Ada yang maklum dengan majhul dalam tabel tu, muka surat 29. Contoh dia, kalau di sini ni kataba, sini ni jadi kutiba. Apa perbezaan dari segi makna? Sini baris saja perbezaan dia. Tapi dari segi makna apa? Sini ni kataba makna dia menulis. Kalau kutiba maknanya ditulis. Menulis, ditulis. Itu perbezaan dari segi makna. Kalau dari segi baris, nampak saja dengan tuan-tuan dan perempuan. Nampak perbezaan baris dia. Sini kataba, sini kutiba. Dari segi makna, menulis, ditulis. Jadi ismun, makna dia apa ni? Kataba ni makna dia apa? Siapa yang telah menulis? Bagi sini fa'il dia. Siapa? Pelajar contoh dia. Kataba at-talibu. Jadi siapa yang telah menulis? Ini fa'il dia. Talib pelajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau nak pakai kod macam saya sebut tadi tu, telah menulis. Siapa yang telah menulis? Pelajar. Jadi kalau terjumpa fa'il, tanyakan siapa yang berbuat tu. Zahaba, ja'a. Siapa yang datang? Ja'a at-talibu. Talib sebagai fa'il. Ni fa'il. Berbeza dengan naibul fa'il. Kalau yang sini ni telah ditulis. Apa atau siapa yang telah ditulis? Apa yang telah ditulis? Pelajaran contoh dia. Pelajaran ad-darsu. Ini dia yang sebagai naib fa'il. Telah ditulis. Apa benda dia? Atau siapa yang telah ditulis? Sini kena benda ni. Kalau tuliskan benda. Apa yang telah ditulis? Pelajaran. Ini naib fa'il. Dua-dua ni sama-sama rafa' tuan-tuan dan puan-puan. Sama-sama rafa'. Perbezaan dia macam yang dijelaskan, dimention dalam kitab tu. Perbezaan kalau dalam kitab ni dia menampakkan perbezaan dia. Kalau fa'il, kalau yang maklum ada fa'il, yang majhul tak ada fa'il. Maksud dia macam mana? Kalau sini kataba telah menulis, ada pelaku dia? Ada mana? Pelajar. Kalau sini telah ditulis pelajaran, ada pelaku di sini? Siapa yang telah menulis? Tak ada. Pelaku yang menulis tak ada. Tapi benda yang ditulis ada. Pelaku dia tak ada. Fa'il dia tak ada. Tapi benda yang tulis ada. Maka benda yang ditulis ini dia sebagai naib dia. Pengganti daripada pelaku yang dipadam, yang dibuang tadi. Pengganti daripada pelaku yang dihilangkan. Sebab tu nama dia naib. Betul. Jadi naib. Sebabkan dia menggantikan si fa'il yang dah hilang. Sebab tu naib. Itulah. Jadi tadi dah Hafiz bincang sampai habis Sampai. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan,
kalau dibaca lagi di sana tu dah ada di sini bentuk perubahan maklum majhul. Cara mengubah dia, kalau dia macam ni bentuk dia, kalau sini doroba, majhul dia apa? Doroba, memukul. Dipukul apa bahasa Arab dia? Kaifa naqulu fil lughatil arabiyyah? Duriba. Kalau sini menulis apa lagi? Qara'a, membaca. Kalau dibaca Kuria, ikutkan yang katabah ni. Sini qala. Qala ni maknanya mengatakan atau berkata. Dikatakan apa? Qila. Dikatakan. Kalau mendapatkan bahasa Arab dia apa? Mendapatkan. Nala. Mendapatkan. Kalau didapatkan? Nila. Ikutkan yang ikut ni. Jadi tabel ni dah memudahkan tuan-tuan dan puan-puan semua dalam mengubah. Ikutkan saja bentuk dia. Contoh saya ambil contoh yang lain. Ajaba. Ajaba makna dia apa? Menjawab. Ajaba menjawab. Ajaba dijawab apa bahasa Arab dia? Nah, tengok kitab. Apa? Sama dengan yang akoma. Kita jumpa akoma. Apa maknanya tu kalau berarti uki. Kalau sini ajaba ujiba. Jadi antum kena baca tabel tu. Tabel bawah tu. Kena baca. Jadi kena tengok kalau terjumpa yang fi'il maklum, nak ubah dia ke jadi majhul, tengok dalam tabel tu. Okey? Kalau kategori dari fa'il, kategori naib fa'il, dia sama macam fa'il. Dia pun ada 3. Ada dalam bentuk ismun zahir. Ada dalam bentuk dhamir baris. Ada dalam bentuk dhamir mustatir. Naib fa'il tu macam tu juga. Ada yang isim zahir. Contoh dia kutiba ad-darsu. Mana naib fa'il dia? Ad-darsu. Telah ditulis. Apa yang telah ditulis? Ini sebagai naib fa'il. Ismun dia kan? Zahir dia. Nampak dia? Bukan batin zahir. Kalau dhamir baris macam mana? Contoh kutiba. Yang mana fa'il dia? Yang alif ni. Kalau yang ni ad-darsu kutiba. Mana naib fa'il dia? Naib fa'il dia mustatir. Bukan yang ad-darsu ni. Naib fa'il mesti di belakang selepas fi'il. Jadi sama dia, kategori dia sama macam fa'il tadi. Fa'il tadi tu pun ada isim zahir, dhamir baris, dhamir mustatir. Naib fa'il pun macam tu juga. Tak berbeza pun. Okey? Boleh, kita esok insya-Allah kita cuba ulang lagi tuan-tuan dan puan. Baik, mari Hafiz. Mari Hafiz duduk sini tak? Boleh. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Agong. Ustaz Agong dia ada masya-Allah. Cakap mana? Ya Allah ya. Ya. Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk sekarang ni, kita sebenarnya dah lewat tasrif. Kita dah lewat, patutnya kita 9 suku kita dah mula tasrif. Baik, kita mula kelas tasrif kita Ustaz Farid. Kita sorab, kita mula dengan lagu. Muka surat berapa? Ambil buku Lantera Santri. Muka surat berapa? 174. 174 nah. Baik, sila. Kamu masuk kalau ada yang
Pada muka surat 174 pada buku Lentera Santri, mana lagu ni adalah lagu i'rab lah, mana pada mata pelajaran Nahwu. Jadi nak memudahkan kita, tanda i'rab rafa', tanda i'rab rafa' ada apa je, tanda i'rab nasab apa. Jadi dia akan ringkaskan dalam lagu ni lah semuanya. Pada muka surat 174 buku Lentera Santri ya. I'rab adalah perubahan harakah di akhir kata. Rafa', nasab, jar dan jazam, itulah istilahnya. I'rab yang masuk pada isim, rafa', nasab dan juga jar. I'rab yang masuk pada fi'il, rafa', nasab dan juga jazam. Rafa' tandanya dhamma, alif, waw dan nun. Nasab tandanya fathah juga alif. Membuang nun, kasrah dan juga ya. Jar tandanya kasrah, ya dan fathah. Rafa' tandanya dhamma, alif, waw dan nun. Nasab tandanya fathah juga alif. Membuang nun, kasrah dan juga ya. Jar tandanya kasrah, ya dan fathah. Jazam tandanya itu sulatun. Sukun membuang ilat dan juga nun. Dawan fanki kaifa sulatun. Baik, muka surat apa? Semalam. Ini pengajian kita sekarang ni banyak kau ada latihan semua Banyak latihan. Jadi sangatlah mustahak kita kena faham cara macam mana nak buat. Mudah-mudahan Syahir dan Hafiz boleh ambil lagi. Muka surat berapa sekarang? Muka surat 11. Semuanya latihan lagi ya. 11 Pasal ini kitab saya ni kitab lama, jadi mana? Ataupun termasuk fi'il amar, sebab yang lain semua latihan. Dah, semua latihan. Semuanya latihan okey. Kita muka surat 17. Baik, minta Syahir ambil kan? Pada buku tasrif muka surat 17 ya. Pelajaran yang ke-9, fi'il amar bina sahih. Di sana. Di sana. Pada muka surat 17, fi'il amar bina sahih. Okey. Pelajaran 9, fi'il amar bina sahih. Okey, pertama fi'il amar ni kalau yang basic dia lah, secara basic dia hanya masuk kepada 6 domir saja. Pada domir anta, antuma, antum, anti, antuma dan antunna. Okey, kita tengok contoh dulu. Kalau anta, kita kasih contoh dia udkhul. Masuklah. Udkhul ya talibu. Masuklah wahai pelajar. Okey, ataupun contoh yang lain, ijlis. Ijlis, duduklah. Ataupun iftah, bukalah. Okey, jadi dia ada kat situ kata fi'il amar bina sahih. Fi'il amar bina sahih yang mana dia punya fi'il madi ni adalah bina sahih lah. Contoh macam dakhala. Bina sahih apa yang
apa ni, fa, ain dan lam fi'ilnya tak ada huruf ilat, tak ada huruf hamzah, dan ain dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf yang sama. Jadi asal udkhul ni dakhala, bina sahih. Lepas tu ijlis, jalasa, bina sahih juga. Dan iftah pun fataha, bina sahih juga. Jadi ini adalah contoh-contoh fi'il amar pada bina sahih lah. Dan okey, kalau bila masuk dhamir anta, dia punya contoh tu adalah ijlis. Bila dah masuk dhamir antuma, dia tambah alif pula. Tanda dia ada alif. Udkhula, ijlisa, iftaha, antuma, untuk kita apa ni, perintahkan dua orang. Dan yang ketiga adalah antum. Antum, kamu semualah, kamu semua lelaki. Tambah pula waw kat ujung dia. Udkhulu ya talibuna, ijlisu ya talibuna, iftahu ya talibuna. Lepas tu bawah dia anti. Anti ni maknanya kamu seorang perempuan. Kita nak perintahkan satu orang perempuan macam mana? Udkhuli, masuklah. Ya talibatun, wahai seorang pelajar perempuan. Dan ijlisi, duduklah, wahai seorang pelajar. Wahai seorang pelajar perempuan. Dan iftahi, bukalah. Dan antuma, macam saya cakap, antuma dengan huma ni boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan, cuma ikut keadaan dia macam mana, ikut ayat dia nak cakap pasal perempuan ke ataupun cakap pasal lelaki. Jadi dekat dalam konteks ayat dia, kita dapat tahulah yang itu nak bermaknakan lelaki ke ataupun perempuan. Okey. Dan antuma dekat sini kita memang kasih makna perempuan lah. Jadi dia dah termasuk dekat dalam contoh-contoh perempuan. Jadi kita tengok contoh dia. Udkhula ya talibatani. Tengok, ya talibatani. Kenapa tak talibani? Sebab apa? Kalau talibani, dua orang pelajar lelaki. Kalau talibatani, asal dia talibatun, ada ta kat situ, makna dia ta tu bermaknakan perempuan. Jadi kita, macam saya cakap, ikut konteks ayat. Dia dah cakap dah dekat situ, ya talibatani, makna dia nak perintahkan dua orang perempuan. Okey, dan kita tukar je lah. Fi'il ni. Fi'il ni kita tukar. Cari contoh macam kita nak cakap makanlah. Kula, kuli. Kita tukar. Sebab apa? Kalau anta, okey, dia macam just single macam ni, tak ada penambahan apa-apa. Ijlis asal dia. Bila dah masuk antuma, ijlisa tambah alif. Kalau nak perintahkan dua orang. Bila dah masuk untuk ramai lelaki, kita nak perintahkan ramai orang lelaki, ijlisu. Kalau untuk kamu perempuan, ijlisi, jadi ya pula. Dan kalau untuk antuma, dua orang perempuan pun, ijlisa, tambah alif. Dan untuk antunna, untuk kamu semua perempuan, ijlisna. Jadi kita boleh kiaskan dengan yang lain. Sebab apa? Yang lain ni semua adalah bina sahih. Tak ada huruf ilat. Ini macam contoh jahid. Ni ada huruf ilat. Bukan. Sebab apa? Ini adalah dah termasuk kepada fi'il rubai yang kita pernah belajar sebelum ni. Jadi kita tak payah pening-pening dulu, kita tengok fi'il sulasi dulu yang asal dia 3 huruf. Jadi yang yang 3 huruf yang mana? Uktub, isbir, ataupun uktub, isbir yang 3 huruf. Kita fokus yang tu dulu. Kita fokus yang 3 huruf. Sebab apa? Kita baru level bawah kan. Jadi siapa yang dah pandai untuk buat fi'il amar yang untuk yang banyak sikit huruf ni, boleh silakan buat. Cuma kita nak kiaskan. Okey, kalau kita tukar dengan uktub, okey. Kita tengok contoh dia. Udkhul kita tukar dengan uktub. Uktub ya talibu. Tulislah wahai pelajar. Uktuba ya talibani. Tulislah wahai dua orang pelajar lelaki. Ataupun uktubu ya talibuna. Tulislah wahai pelajar-pelajar lelaki. Anti. Uktubi, tulislah wahai pelajar perempuan. Antuma uktuba, tulislah wahai dua orang pelajar perempuan. Dan antunna, tulislah wahai kamu semua perempuan. Sama macam isbir. Tambah alif bila dah tasniah, bila dah dua ni tambah alif. Lepas tu tambah waw. Yang ada alif dekat hujung ni dia tak ada apa-apa, dia cuma nak menandakan makna jamak je. Dia bukan asal dia nun ke bukan. Dia memang nak tandakan makna jamak je.
ijlisi, samalah. Isbir, isbira, isbiru, tambah je huruf-huruf kat hujung dia. Isbiri, isbira dan isbirna. Macam tu. Dan ini dia contoh, dia kasih contoh untuk fi'il bina sahih. Fi'il yang asal dia tidak ada fa, ain dan lam. Fi'il dia tak ada huruf ilat, dan tak ada hamzah salah satu daripada fa, ain dan lam fi'ilnya, dan ain dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf yang sama. Inilah contoh-contoh fi'il amar dia dekat dalam bina sahih. Kita tengok bawah dia pula. Bawah dia pula pelajaran yang ke-10, fi'il amar bina mudha'af. Macam mana kita nak buat untuk fi'il amar bina mudha'af? Bina mudha'af ni apa? Bina mudha'af ni adalah bina yang bina yang ain dan lam fi'ilnya adalah huruf yang sama. Macam saya pernah cakap, asal rudda ni radda. Radda, kenapa dua huruf je? Sebab apa? Dal tu ada sabdu. Sabdu tu ada dua huruf lah tu. Asal dia macam dal satu baris mati, lepas tu dal yang kedua baris fathah. Jadilah radda. So diorang sabdukan untuk pendekkan dia, jadilah radda. Asalnya radda, dal ni ada dua huruf, berupa huruf yang sama. Jadi fi'il amar dia nak buat macam mana? Rudda, bila dah hantar, rudda. Macam biasa, macam tadi. Dia kosong, tak ada apa-apa. Bila dah antuma, jadilah rudda. Antuma nak perintahkan dua orang, jadilah rudda tambah alif. Sama je. Lepas tu, kalau antum, ruddu tambah waw. Anti, ruddi tambah ya. Antuma, rudda. Antunna, urdudna. Itulah beza dia. Fi'il amar dia. Inilah beza dia. Itulah ada beza fi'il amar bina sahih. Fi'il amar bina sahih dekat atas ni dengan fi'il amar bina mudha'af. Bila dah masuk dhamir antunna dah jadi lain. Sebab tu kita tak boleh samakan. Ini sebab inilah fungsi dia. Dia tunjuk beza. Setiap bina tu penting untuk kita tahu fi'il amar dia macam mana. Sangat penting. Kalau macam ni firra. Okey, kenapa fi'il amar dia rudda? Dan fi'il amar yang untuk ni firra. Sebab apa? Rudda asal dia fi'il mudhari' dia yaruddu. Jadi mungkin akan datang Ustaz Farid mungkin akan ajar cara-cara untuk buat fi'il amar. Jadi firra. Kenapa firra? Sebab fi'il mudhari' dia yafirru, lain. Bukan yafurru, yafirru. Okey, dan kita tengok pula contoh ahabba. Ni asal dia ahabba, fi'il madhi dia ahabba. Ini apa ni? Ba ni lah ada dua huruf sama. Ahibba, fi'il amar dia ahibba. Cuma ini bukan dalam sulasi lah, bukan tiga huruf. Ini dah masuk rubai dah ni. Ahibba, cintailah. Ataupun ahibba, kamu berdua, cintailah. Ahibbu, kamu semua, kalian lelaki. Ahibbi, kamu perempuan. Dia sama je, kaedah dia semua lebih kurang memang sama. Kalau antuma tambah alif, kalau antum tambah waw, kalau anti tambah ya, antuma tambah alif, antuna ni je yang macam untuk kita kena faham sikit lah. Kalau yang ni ahbi benar, kalau yang ni okey, ihtama pula, ihtama ni sama je, alif, ihtama, waw, ihtamu, lepas tu anti, ihtami, antuma, ihtama. Lepas tu bila dah masuk antuna jadi ihtamimna. Lepas tu ista'idda. Asal dia ista'idda ni macam biasa je. Lepas tu tambah alif juga. Ista'idda, ista'iddu. Dia tambah alif ikut domir lah. Domir masuk apa? Kalau nak perintahkan dua orang lelaki, tambahlah alif. Kalau nak perintahkan ramai lelaki, tambahlah waw. Nak perintahkan ramai perempuan, kita buat macam ni pula, ista'didna. Mungkin ada uslub-uslub dia lah, cara-cara dia yang mungkin Ustaz akan terangkan nanti. Anti, ista'iddi, kaedah dia semua sama. Jadi buat masa sekarang, saya akan huraikan dua saja dulu, dua fi'il amar, yang mana fi'il amar bina sahih dan fi'il amar bina mudha'af. Yang mana bina sahih, fa, ain dan lam fi'ilnya tidak ada huruf ilat, dan ataupun salah satu daripada tiga huruf tu tak ada huruf hamzah, dan ain dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf yang sama, dan bina mudha'af, bina yang ain dan lam fi'ilnya adalah huruf yang sama. Terima kasih Syahir. Ada Hafiz, ada apa nak tambah? Tak ada ya? Okey, kita minta Ustaz Farid jika perlu apa-apa yang tertinggal bagi mantap lagi kepahaman.
Kita bagilah dalam masa 5 minit, 2-3 minit lah. Apa yang perlu, apa yang mustahil. Tak cukup Awal bagi yang ni, pasal kita kena berhenti pukul 10. Kita kena berhenti pukul 10. Bagi apa yang perlu yang ni. Pasal ini peringkat awal lagi. Banyak benda ni duduk di belakang. Ada yang di belakang, dia mari ke depan. Jadi kita adjust balik nanti. Baik, ringan-ringan dulu. Kita ni pening kepala. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita seperti yang tuan-tuan lihat dalam buku, perkataan anta. Ini adalah kita panggil apa ni? Kita nak bincangkan fi'il sahih. Okey, fi'il sahih. Perkara yang pertama, anta fi'il amar dia adalah ijlis. Betul lah ijlis. Cuma kita nak tahu secara terperinci bagaimanakah berlakunya perubahan sirah, pattern daripada jalasa jadi ijlis. Ni kita nak huraikan. Yang pertama, untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua fi'il amar adalah diambil, dicedok daripada fi'il mudhari'. Ingat dalam mindset tuan-tuan, puan-puan, semua design, pattern, sirah, bentuk fi'il amar ini hanya diambil, dicedok daripada fi'il mudhari'. Boleh faham? Cuma dia ada step dia. Kita lihat perkara yang pertama, kita ambil jalasa yajlisu, fi'il mudhari'. Yajlisu. Okey. Dia ada beberapa step. Step yang pertama saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, buangkan huruf mudhara'ah, buang. Tolak ni makna buang huruf mudhara'ah. Dan tambahkan hamzatul wasal. Boleh? Dia akan jadi macam mana tu? Dia akan jadi begini. Dia akan jadi begini. Step yang kedua saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah, matikan hujung akhir. Di akhir tu kita huruf akhir kita matikan. Maka jadilah dia apa dia? Ijlis. Okey. Ini tuan-tuan perlu tahu siapakah dia ini untuk fi'il sahih. Apa itu sahih? Tidak mempunyai huruf illat. Ambil daripada fi'il mudhari', ambil daripada fi'il mudhari', kemudian tuan-tuan ikut step yang saya bagi tahu. Step pertama dan kedua. Step yang pertama, kita buangkan alif, huruf mudhara'ah ni maknanya buangkan alif, okey. Kemudian buangkan ya, huruf mudhara'ah, gantikan dengan alif. Ada markah lain? Gantikan dengan alif. Buangkan dia, buangkan ni, gantikan dengan alif. Nampak Bila tuan-tuan dah ganti dengan alif jadi ijlisu. Kemudian step yang kedua ni sukun, matikan. Matikan di sini. Jadi ijlis. Boleh Itulah dia namanya fi'il amar. Tuan-tuan ingat, bila sebut tentang fi'il amar, sebelum kita masuk lebih jauh, inilah asas yang tuan-tuan puan-puan perlu tahu, iaitu diambil daripada fi'il mudhari', maka dibentuk, diacu menggunakan dua acuan. Acuan yang pertama, buang harful mudhara'ah, iaitu huruf di awal, tambahkan hamzatul wasal alif, jadi ijlis, dan step yang kedua matikan di akhir. Inilah dia untuk fi'il yang sahih, dan ada sedikit tambahan untuk fi'il yang 3 huruf terutamanya. Boleh? Apa dia? Ni untuk siapa ni? Bina sahih ni? Untuk siapa?
Yang pertama adalah untuk fi'il yang sulasi, 3 huruf. Dan yang keduanya semua huruf tak ada huruf ilat. Jelas? Okey. Ini untuk anta. Okey. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan sebut ijlis, duduklah. Dalam ini ada domir anta. Tapi itu dah jauh sikit lah. Tapi tak apa. Itu kita panggil fa'il, dalam jadi domir anta. Setiap fi'il amar dalam jadi domir. Seterusnya, kita lihat. Ini makna seorang anta. Kalau 2 orang, dipanggil apa? Antuma. Betul Antuma? Okey, bila antuma, cara dia mudah. Ambil daripada sebelah juga, step yang sama buat ni, kemudian tambahkan alif. Jadi dia ijlisa. Boleh? Kemudian antum sama juga. Di sini tambahkan waw dan alif. Jadi ijlisu. Nampak Ijlisu. Ini untuk antum. Begitulah seterusnya. Kalaulah disebut anti. Anti nak berapa anti? Anti ni tuan-tuan, ambil daripada sini, tambahkan ya. Tuan-tuan kalau baca dalam Quran, dalam kisah Balqis bersama Nabi Sulaiman, ada fanzuri maza ta'murin, ada diletakkan fi'il amar ya. Kisah Maryam alaihi salatu wassalam dalam surah Al-Imran, perintah Allah fi'il amar diletakkan ya. Kalau ijlis, jadi macam mana ijlisi, ada ya. Tuan-tuan selalu baca wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Akhir sekali, akhir surah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nampak? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan nampak irji'i dalam Quran? Ini daripada perkataan raja'a yarji'u. Ni daripada perkataan dakhala yadkhulu. Nampak step raja'a yarji'u. Yarji'u. Step dia bagaimana? Step yarji'u, letakkan di sini, gunakan 2 step yang sama. Cara acuan. Udkhuli yadkhulu, letakkan di sini, buat 2 step yang sama. Kemudian alhasil dia apa? Natijah yang tuan-tuan akan dapat adalah jadi apa? Irji'. Sebab apa ada ya ni? Irji'. Sebab apa ada ya ni? Sebab apa ada ya ni? Ini yang kita nak bagi tahu. Bila mana untuk anti, maka diletakkan irji'i, ijlisi, udkhuli. Boleh Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa itu sudah cukup jelas. Cuma huruf yang ketiga ni memain peranan tau. Huruf yang ketiga, tuan-tuan tengok 1, 2, 3. Huruf yang ketiga berbaris bawah, maka dibaca baris bawah. Jelas? Huruf yang ketiga berbaris dhammah, bacalah baris dhammah. Irji'i. Sebab apa irji'i? Tengok huruf ketiga, kalau dia baris bawah, baca baris bawah. Tengok huruf ketiga, kalau baris depan, baca baris depan. 1, 2, 3, baris depan. Di sini kita lihat ijlisi, ijlis. 1, 2, 3. Huruf yang ketiga baris bawah, dibaca baris bawah. Huruf yang ketiga berbaris depan, baca baris depan. Jelas? Huruf ketiga berbaris atas, maka baca baris bawah juga. Bukan baris atas. Jelas? Kalau antuma, untuk anti, antuma, 2 orang perempuan sama, digunakan kaedah yang sama, ijlisa. Kalau antum ijlisu, antunna, di sini antunna. Kadang-kadang dalam Quran digunakan antunna apa? Letakkan macam mana? Ijlisna. Nampak? Ijlisna. Jelas Ijlisna.
Maknanya di sini tambahkan nun. Apa huruf yang tuan-tuan perlu tahu? Penambahan huruf ada ketika ditambah dengan alif, ada ketika ditambah dengan waw, ada ketikanya ditambah dengan ya, ada ketika ditambah dengan nun. Inilah yang tuan-tuan perlu ingat hurufnya. Alif, waw, nun, ya. Auni. Alif, waw, nun, ya. Auni. Itulah huruf fi'il amar. Tuan-tuan perlu ingat. Cukup setakat tu tuan-tuan. Walaupun fi'il kita nak masuk satu lagi tu, bawah. Fi'il apa nama? Mudha'af. Tapi moderator cukup, dia tak bagi banyak ruang, hanya 3 minit saya bagi. Jadi insya-Allah satu lagi fi'il yang dibacakan oleh Ustaz Syahir kita akan sambung. Ada soalan? Apa dia baca soalannya? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Step yang pertama ni, saya tak nak masuk terlampau panjang. Sebab moderator pun dah bagi tahu lah sebelum kita start kelas ni. Moderator dah bagi tahu. Setiap soalan yang terlampau mendalam, kita akan pindah ke Zoom. Jadi di sini mudhara'ah, hazafkan huruf mudhara'ah, tambah alif ataupun dipanggil hamzah wasal. Sebab apa perlu tambah alif? Sebab apa perlu tambah alif? Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan tak tambah alif, nak baca macam mana tu? Nak baca macam mana? Huruf pertama mati, jim. Nak baca macam mana? Cuba bagi tahu saya. Tak boleh nak baca. Itulah cara yang paling mudah. Nak lebih detail kita masuk nanti pada minggu-minggu yang mendatang, insya-Allah taala. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya terus sebab jam dah menunjukkan pukul 10. Jadi saya serahkan terus kepada moderator kita, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Farid yang disayangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harap sangatlah kawan-kawan kita daripada persatuan-persatuan sekolah-sekolah tahfiz boleh kita bekerjasama. Mungkin method ini boleh dibawa, kita boleh bantu supaya pelajar-pelajar kita yang ada di sekolah-sekolah tahfiz itu boleh mengikuti. Yang paling mudah, hantar dulu wakil ustaz ke atau pelajar 2-3 orang pelajar, mari duduk kita 3 bulan di samping dia, duduk sini belajar hafiz, kemudian dia patah balik, dia akan boleh bantu ustaz-ustaz. Kerana jika metod ini bagus, boleh kita boleh bekerjasama, kerana kita nak kalaulah betul-betul benda ini mudah untuk dihadam, kita nak benda ini disegerakanlah supaya result dia cepat, kembang cepat. Kita nak kembang cepat. Kalau tidak, kalau kita duk tunggu pelajar-pelajar datang ke tempat kita sekali mari 20 orang, macam orang banyak tak tahu. Orang banyak tak tahu. Pasal kita buat ni, kalau Ustaz Syamsul Ma'arif ni 1 tahun 100 orang pergi ke sana, ke Indonesia, di Magelang. Jadi kita buat di sini ni banyak orang tak tahu. Kita kalau nak hantar WhatsApp group, berapa group yang kita ada, tak banyak. Jadi orang tak tahu. Mungkinlah di belakang hari, jika Allah SWT menolong kita untuk bekerjasama dengan media, dengan Surat Khabar, supaya mereka tolong iklan-iklankan pengajian bahasa Arab, Nahu dan Sarab, pengajian bahasa Arab Al-Quran, mereka tolong hebah-hebahkan. Jadi kita harap sangat supaya benda ini kita boleh, kita yakin benda ini boleh. Jadi kepada orang warga-warga Mas, boleh datang suami dan isteri, mari tinggal di Kuala Lumpur hujung minggu, kita bawa jalan-jalan. Setiap hari belajar, mari hujung minggu kita bawa jalan di Kuala Lumpur. Bila suasana COVID-19 ni dah aman, boleh datang ke sini, kita dapatkan banglo beberapa bilik, masing-masing boleh duduk berpasangan, masak pun boleh masak sendiri dan sebagainya. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadikanlah program ini sebagai program tuan-tuan juga. Jadikanlah program ini sebagai program puan-puan juga. Bantulah kami. Kita pun kita pun berapa ni, kita bukan ada NGO yang bantu, tidak ada. Ini kita sendiri yang buat. Apa yang kita rasa boleh buat, kalau kita buat live ni kerana kita nak supaya ramai lagi mendapat manfaat. Kita bersyukurlah pada hari ini ada hamba Allah, dia mari hantar beras
untuk diagih-agihkan kepada orang-orang miskin. Cuba ambil kamera, hantar pergi tunjuk beras. Kita akan agih. Ini ada hamba Allah, dia hantar 220 beg kecil. Mungkin masa depan Allah Ta'ala izinkan agar beg besar pula sampai. Kita nak agih kepada ni. Dan nanti tengah hari ni nanti akan datang telur 220 apa nama? Papan 220 papan. Jadi ini sebagai asas untuk setiap orang boleh boleh share jugalah. Yang mana pekerja-pekerja buruh-buruh gajinya murah, jadi gaji ke dalam RM1,000 mana cukup beras sampai semalam ni. Kita mungkin carilah orang-orang yang kerja pendapatannya sikit-sikit sangat ni, kita akan agih. Dan jika begitulah jugalah, tuan-tuan puan-puan pun boleh, jika ada orang yang nak belajar, hadiahlah buku-buku. Ini sangat-sangat memberi manfaat. Buku ini mereka boleh guna sampai mati. Ilmu boleh guna, diamalkan sampai mati. Makan ni sekejap habis ya. Kan? Tapi Masya Allah, kalau kita bagi buku dan dia pula bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan duduk dalam grup belajar, dia nak lari pun tak boleh pasal kita bagi buku kat dia. Jadi kita dah ikat dengan dia. Sangat-sangat musyak kita buat. Baik, kita dah sampai penghujung. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan puan-puan kerana mengikuti kajian ini. Jika ada salah dan silap, maaflah. Bagi orang yang umur dah 69 tahun ni banyak kelemahan. Tapi semua tenaga yang ada ni, Ustaz Farid, Ustaz Agong belum kahwin, Ustaz Farid ada 2 orang anak, Hafiz, Syahir, dan juga pelajar-pelajar lain. Ini ada belakang behind the scene ni. Tunjukkan gambar behind the scene, tunjuk Akil. Tunjukkan gambar Akil. Ini Akil ni, cameraman kita. Tunjuk Akil behind the scene. Jadi pelajar-pelajar tak boleh nak datang pasal masih lagi interstate punya ni masih dikait. Ini belakang pelajar-pelajar kita tak ramai pasal masih lagi ini. Jadi kalau ada tuan-tuan perempuan, ada anak-anak, ada cucu-cucu, ada saudara mara, recommend lah supaya datang. Di sini dia belajar tahfiz juga. Kita ada tahfiz pagi-pagi sampai jam 7.30 tahfiz. Rehat sekejap, kemudian kelas bahasa Arab, Nahwu dan Sorof. Petang ada Maghrib, patah balik ke hafazan. Kemudian malam dia akan ada muzakarah. Mereka ini akan duduk muzakarah, betul-betul berbincang betul-betul. Yang mana yang cekap dia tangkap, dia akan ajar. Kerana sebaik-sebaik antara kalian ialah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan jangan lupa, kena terus. Pasal kita cubalah, kena cubalah habiskan kita punya ini, insya-Allah ini. Saya minta maaf lagi sekali jika ada apa-apa. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallah wa bihamdik. Iklan. Dah tadi dah menyanyi dah. Iklan apa? Oh ya, kelas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berhenti di sini, rehat. Berapa minit Ustaz Farid? 10 minit. Lama sangat tak? 10 minit. Okey, tak apalah. Tapi semua pelajar kita ni, semua yang mana kita punya orang yang ikut ni banyak ramai yang puasa juga. Tak apa, boleh rehat je 10 minit. Ingat ini buku ini yang akan dipakai, buku teknik faham dan hadap, kata dasar Al-Quran akan dipakai sekejap lagi. Yang ini pun banyak kena buat latihan, latihan kaedah dasar, kata dasar bahasa Al-Quran. Jadi Ustaz Wan Rosli, ini 3 buku ni karangan Dr. Wan Rosli. Dia menasihatkan agar kita banyak menggunakan perkataan-perkataan daripada buku dia untuk sebagai ini, dan kita gunakan juga Al-Quran semasa kita duk belajar Nahwu dan Sorof. Kita belajar juga untuk irab dan sebagainya. Baik, insya-Allah ya. Semuanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.